Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin Ukas edisi petang 22 Mei 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita petang. Semua rakyat Malaysia termasuk rakyat Sarawak yang sudah mendapatkan permit pergerakan rentas daerah daripada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk masuk ke Sarawak perlu mengemukakan kelulusan tersebut melalui permohonan secara dalam talian kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS untuk makluman. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail ketika ditemu bual UKAS memberitahu permohonan boleh dibuat dengan memuat turun melalui laman web JPBNS dan hendaklah dihantar sebelum tarikh mereka menaiki pesawat. Permit tadi ada diambil gambar dan dipost melalui online kepada Jawatan Kuasa Bencana Negeri lah. Itu yang ditetapkan oleh semua rakyat Malaysia yang mahu datang ke Sarawak bermula pada 19 April. Mengulas mengenai pergerakan di dalam Sarawak yang merentasi daerah pula, jelas beliau hanya permohonan kes kecemasan diluluskan, manakala petugas di sektor kerajaan maupun swasta yang diarahkan bertugas perlu menunjukkan surat daripada majikan sebagai bukti kepada kebenaran itu. Untuk mereka yang mempunyai kelulusan untuk bertugas di daerah lain, itu dibenarkan. Jadi tidak perlu mendapat permit daripada polis, cuma surat pengesahan daripada majikan masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Aidi memberitahu menjelang perayaan Hari Raya dan Gawai, PDRM akan mengekalkan 51 sekatan jalan raya di seluruh sempadan daerah di Sarawak, di mana perkara ini amat dititik beratkan oleh JPBNS untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ke daerah lain. Menurut beliau, selain memperketatkan sekatan jalan raya, pihaknya juga akan memeriksa dan memantau pergerakan orang ramai di kawasan perumahan dan perkampungan. Pihak polis akan mengadakan pasukan-pasukan atau tim-tim untuk membuat pemeriksaan di kampung-kampung, di taman-taman perumahan untuk mengelakkan orang ramai berkumpul semasa Hari Raya ni, kerana mereka tidak dibenarkan berkumpul atau berkunjung sebenarnya Hari Raya ni, cuma saudara mara terdekat saja. Jadi untuk itu pihak polis akan mengadakan rodaan-rodaan dan pastikan tidak ada rumah terbuka ataupun orang ramai berkumpul melebihi 20 orang di salah satu rumah semasa raya ataupun masa gawai nanti. Sehubungan itu, beliau turut berharap agar penduduk yang tinggal di rumah panjang bertanggungjawab dalam memastikan segala peraturan yang ditetapkan kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 dilaksanakan lebih-lebih lagi semasa menyambut perayaan Gawai nanti. Saya mensyaratlah pihak rumah panjang supaya lebih bertanggungjawab, memastikan tidak ada perkumpulan ataupun satu grup yang lebih besar berkunjung ke mana-mana rumah lah di sana, dan pastikan bahawa tidak ada pengunjung ni dijalankan di rumah panjang tersebut. Dan kerjasama masyarakat diperlukan kerana pihak polis tak mampu untuk pergi ke semua rumah panjang untuk buat pemeriksaan. Jadi kita berharap kerjasama daripada penduduk-penduduk ni membantu dalam membendung penularan COVID-19 ini. Beralih kepada laporan COVID-19 dengan daerah Kuching mencatatkan satu kes positif COVID-19 hari ini. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, sebanyak 4 kes baru sembuh dan discharge dari hospital turut direkodkan. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge ialah seramai 459 kes atau 84.22%. Kenyataan media sama turut memberitahu sebanyak 5,871 permohonan pergerakan antara daerah telah diterima di 28 buah ibu pejabat polis daerah seluruh Sarawak hari ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 51,128 permohonan pergerakan telah diluluskan, manakala 4,366 lagi ditolak. Laporan berikutnya mengenai sumbangan geran tahunan kepada masjid dan surau. Di Bukit Kota, Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata,
cek geran tahunan itu bagi membantu semua masjid dan surau di Bukit Kota. Hari ini kita memberi geran untuk masjid dan surau tahunan, dan sebenarnya disebabkan PKP juga ni, dalam pengeluaran cek pun mengikut susunan juga, dan cuma yang dapat selesai kali ini geran untuk surau dan untuk JKK masih stuck di Kuching. Memang ada untuk JKK, untuk satuan, untuk sekolah, untuk KRT dan sebagainya ada. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah, Kerajaan Sarawak akan terus melaksanakan aktiviti pembangunan bagi membolehkan kemudahan dan prasarana disiapkan untuk keperluan rakyat. Berita seterusnya, Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri KPDNHEP Sarawak telah menambah sebanyak 11 barangan harga terkawal lagi di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP 2.0 Hari Raya Puasa dan Hari Gawai 2020. Pengarahnya Datuk Stanley Tan berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan barangan terkawal di bawah SHMMP 2.0 Hari Raya Puasa adalah 20 barangan berbanding 9 barangan sebelum ini, dan Hari Gawai adalah 22 barangan berbanding 11 barangan sebelum ini. Tarikh berpuasa pertambahan 11 barangan ini adalah pada hari ini 22 Mei hingga 3 Jun, iaitu selama 13 hari. Bercakap ketika ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan dan pemantauan di sebuah pasaraya di Bandar Bau hari ini, Datuk Stanley memberitahu pertambahan barangan itu adalah atas permintaan pengguna. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miro Simo yang turut melakukan tinjauan berharap para peniaga di daerah Bau mematuhi skim harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Setelah kita memantau beberapa tempat, kita dapati tahap pemantauan dari peniaga pada tahap yang baik, dan kita berharap keadaan ini akan berterusan. Kita tahu dalam keadaan PKP sekarang rakyat amat terdesak dari segi pengurangan pendapatan. Kita berharap dengan harga barang yang dikawal, ada yang sebahagiannya agak murah tadi, dapat memberi manfaat sedikit kepada rakyat sekali dalam depan dengan keadaan yang sukar sekarang. Sekian bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video terbitan MDEC mengenai cara-cara gaya beraya semasa COVID-19. Jaga kebersihan dan dapatkan rawatan jika bergejala. Salam Ukas. 5 tips gaya beraya di waktu COVID-19. 1. Berhubung secara maya di hari raya. Menerusi aplikasi seperti Skype, WhatsApp, Google Hangout atau Zoom. 2. Gunakan e-wallet untuk hantar duit raya. Gunakan aplikasi seperti Maybank to You, Boost dan Touch 'n Go. 3. Membeli belah atas talian. Lakukan sebelum 18 Mei, kalau tak, lepas raya baru sampai. Tarikh akhir pengurusan untuk Pos Malaysia dan Pos Laju ialah 18 Mei. 4. Tingkatkan kemeriahan suasana raya dengan muzik melalui aplikasi seperti Spotify, YouTube dan Deezer. 5. Cipta kad raya elektronik dengan mudah melalui aplikasi seperti Canva.